Uh, waktu rasanya dia tak ada update by session pun. Yang ini ingatkan update by session tapi tak juga. Sepatutnya New Zealand AUD merupakan Kanada merupakan currency yang lemah. Tengok tak dapat juga yang mantap untuk by session ingat dia buat filter by session. Bermaksud pada pukul 3 petang dia reset semua sekali kosong. Okey. Dia reset kosong semua sekali. Lepas tu baru dia kira semula. Siapa yang kukuh, siapa yang lemah. Okey, pada waktu Asia kita boleh detect pada pagi tadi. New Zealand, GBP, AUD, Kanada merupakan currency yang kukuh. Okey. Dan JPY sepatutnya antara currency yang kukuh pada sesi Euro ni. Tetapi dia tak ada update. Tak ada lah. Ada tak website yang mantap yang update by session? Ni kita panggil rebasing. Macam Zuli panggil kalau kat Reuters ada. Tapi kena berbayar $200 sebulan. Okey? Tu dia. Untuk by session, kita dapat lihat by session tu menarik. Ini tak juga. Ni dia sambung dia sebenarnya. Okey? Dia kira daily juga. Betul lah, Nip? Dia kira daily. Tak dapat juga by session. Aduh. Kalau nak buy session, kita tak dapat lah. Itu satu-satu chart. Macam ni kalau kita letak yang ini. Sekejap kita masukkan. Okay. Yang ini. Kalau macam gini kita boleh tahulah. Ini betul-betul dekat satu-satu pair yang kita nak lihat semua. Semua pair yang ada kait dengan Kanada, tu yang kita nak lihat. Okey, contoh macam ni pada waktu tengok waktu Asia tadi JPY lemah. Pada waktu Euro dia melakukan U-turn. Tu yang kita nak tahu. Itu benda yang agak menarik. Kalau kita dapat tahu tu, dapat detect tu buy session. Itu merupakan timing kepada kita punya entry. Okey, Nip. Tu tak dapat kalau ada website yang percuma. Tak ada nak dapat percuma benda tu agak wow juga. Ada siapa-siapa tahu kalau kita dapat filter by session? Rasa tak ada lah. Ada? Rasa tak ada. Nak kena subscribe. Reuters Zuli tu $200. Okay? Tu dia. Ni tak boleh guna juga. So sama je dengan macam ni. Tu kira live data memang berbayar. Betul lah. Memang berbayar lah biasanya. Okay? Ni daripada pagi tadi. Tengok dah. Sama ya macam yang tadi buy session. Kanada, USD, Australia. Ni Kanada, USD, Australia. So sama je. So benda ni dah boleh pangkah dah balik. Ingatkan boleh guna buy session. Rupanya tak buy session. Okay. Dia satu persatu. Daily juga. Kita nak tahu update kalau buy session tu yang mantap. Sebab dia akan memberi gambaran yang jelas untuk satu-satu sesi. Okey, ke mana pergerakan dia. Contoh pada pukul 8 tadi, tengok dah merah semua, hampir merah semua. Okey, ini menunjukkan kelemahan jelas kepada euro punya currency. Kau? Dia turun. Agak jauh juga untuk euro JPY dengan JPY. Pada waktu euro ni, euro merupakan currency yang lemah, JPY merupakan currency yang paling kukuh. Okey. Tu dia. Ada lagi tak yang tu? CHF, Euro dan CHF merupakan currency yang paling lemah lah pada hari ini. Alright. JPY patutnya pada waktu Asia ni, pada waktu Euro dia dah paling kukuh. Dia merupakan currency yang paling kukuh. Okay. Okay, jom kita lihat next. Kepada market outlook, kita dah lihat. Okay. Untuk saya punya ni saya punya bias ataupun sentimen untuk euro lah. Euro saya cari peluang untuk short dia. Euro dan JPY pada tahun ni saya lebih memilih untuk long position. Okey.
Disebabkan nampak ada data untuk euro memang start melemah. Okey, dah start daripada akhir tahun hari tu dah start lemah. Itu yang kita nampak. Okey, kenapa euro menurun sahaja? Dengan fundamental dia, dengan sentimen dia, dengan data-data dia pun memang dalam keadaan yang lemah. Okey, naik dia, carilah peluang yang berdasarkan price action kita tak boleh abaikan price action juga. Okey. Hai Dungat. Okey. Itu dia. Untuk Australia kita lihat pada waktu Asia nanti. Australia pun antara currency yang saya cari peluang untuk short dia juga. Okey. Jom kita masuk kepada topik kita pada hari ini. Setakat ni ada apa-apa soalan lagi? Okey, ada leverage turun tak macam broker lain? Untuk SM rasanya ada siapa-siapa dapat email tak? Rasanya macam tak ada email tentang naikkan leverage, turunkan leverage ke apa ke. Tak ada kan? Rasa dia buat selamba je. Tak ada apa-apa tu tak ada pertukaran leverage ke, tak ada. Dia macam biasa je. Okey? Okey Dongat? Tu dia. Topik hari ini kita mengenai dengan fundamental. Okey. Fundamental Okey, pendekatan penganalisis fundamental. Fundamental ni macam mana? Okey, jom kita masuk kita punya topik. Sebelum tu kita baca dahulu kita punya disclaimer. Risiko pelaburan, dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, cerita fundamental ni sebenarnya tak susah sebab dia tak update setiap hari. Okey, dia bukannya bertukar setiap hari. Dia kadang-kadang dia mungkin sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Tengok kepada ada tak polisi ataupun data-data tier 1 dia ataupun daripada soft data yang menunjukkan kelemahan. Itu dia mengenai fundamental dia. Okey? Macam mana nak buat fundamental analysis ni? Susah ke senang? Okey, kalau saya sharekan daripada pengalaman untuk faham secara yang kita rasa, oh ini rupanya fundamental. Saya ambil masa sebab bukan bidang saya. Okey. Daripada engineering kena study benda ekonomi entah apa benda ni. Okey. So ambil masa lebih kurang 2 tahun juga setahun 2 tahun. Untuk baru ini rupanya kaitan dia. Baru nak faham. Okey, secara mudah yang saya boleh sharekan adalah apa-apa info yang kita faham tentang fundamental ni, basically dia macam ni. Kalau ekonomi dia bagus, okey, currency dia kukuh. Kalau kita kaitkan dengan currency ekonomi bagus, currency kukuh. Ekonomi tak bagus, currency lemah. Okey, satu lagi. Apa-apa info yang kita dapat, kita kaitkan dengan supply and demand. Okey? Apa-apa info yang kita dapat. Contohnya melibatkan interest rate. Sekejap lagi kita masuk. Kenapa melibatkan supply and demand? Okey, itu benda yang paling mudah untuk kita apa orang kata kita nak faham ataupun kita nak belajar fundamental ni. Okey Dongat? Kita tak payah, tak perlu study sampai nak jadi ekonomis. Kita study sebagai seorang trader. Macam mana kita nak gunakan info tu untuk trading kita. Okey? Okey Dongat? Alright. Analisis fundamental adalah kajian tentang prestasi kewangan dan ekonomi sesebuah negara untuk menentukan nilai wajar. Nilai wajar ni apa dia punya intrinsic value dia. Dan hala tuju mata wang pada masa depan. Okey? Dia senang cerita dia prestasi ataupun kita lihat sesebuah negara tu dalam keadaan bagus ke ataupun tak bagus. Itu sahaja. Dia bukannya bertukar setiap hari. Jangan jangan kita anggap
oh keluar dia news tu, oh ini fundamental ni. Tu bukan. Okey, itu lebih kepada sentimen. Okey, hanya data. Ataupun news lah, hanya news keluar. Dia bukannya merangkumi fundamental secara keseluruhan. Okey. Dengan melihat indikator ekonomi ataupun keluaran data. Berdasarkan set of data ni, okey, kita tentukan fundamental untuk negara ni bagus ke tak bagus. Itu dia. Okey? Itu dia untuk fundamental. Okey, sebagai contoh, dia kita trade currency mesti duduk dalam berpasangan. Contoh euro USD. Euro lemah, USD kukuh. Arah dia ke bawah. Sebagai contoh, apa fundamental untuk euro? Contoh fundamental untuk euro pada kita lihat pada guna Outlook kita. Kita kaitkan menggunakan Outlook. Okey, yang kolom pertama ni adalah fundamental punya kolom. Alright. Kita nampak euro punya dalam keadaan yang bearish, dalam keadaan yang melemah. Okey. Kita lihat yang kedua adalah yang mengukuh. JPY sebagai contoh euro JPY. Kalau kita lihat kepada chart ke kita boleh nampak okey ni euro JPY, kita nampak arah dia akan lebih nampak pergerakan besar, trend utama dia itu adalah fundamental. Okey, kalau ada dua divergent, contohnya divergent polisi bermaksud satu kukuh, satu lagi lemah. Euro lemah, JPY kita nampak dia kukuh. Okey, kita nampak pergerakan dia kaitkan dengan trading kita euro JPY, kita nampak pergerakan dia menurun. Okey, dah baca dah. Okey. Okey tu kita nampak euro JPY menurun disebabkan secara besar dia, trend besar dia. Euro fundamental dia lemah, JPY fundamental dia kukuh. So secara besar dia kita nampaklah arah dia ke bawah. Okey, itu dia kalau kita nak kaitkan dengan trend. Okey, tetapi dia lebih kepada longer term untuk jangka masa yang panjang fundamental. Okey, siapa yang trade position trade ataupun swing yang lebih seminggu ataupun 2-3 minggu ke atas, mungkin boleh kaitkan info fundamental dalam dia punya trading. Okey, tetapi bagi siapa yang trade seminggu ke bawah ataupun day trade ataupun scalping, dia kena alert, kena sensitif kepada sentimen pasaran dan intermarket. Ini dua ni. Try strongkan yang ini. Okey? Kena faham, sentimen ni adalah perasaan pasaran tu. Dalam keadaan apa? Pasaran dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan orang nak cari keuntungan. Okey, kalau orang takut investment dia terganggu ataupun benda tak stable dalam pasaran, okey, mungkin investment dia beralih ataupun bergerak ke mana. Tu flow dia ke mana. Mungkin kita panggil sebagai risk of market. Pada risk of market, apa instrumen yang menjadi pilihan? Okey, dalam risk on market, apa instrumen yang menjadi pilihan ataupun currency yang menjadi pilihan ketika market tengah dalam keadaan risk on ataupun risk off. Tu dia, dua benda ni untuk day trade ataupun scalping. Okey, short term trade. Dua ni kena mahirkan. Okey. Yang penting kita faham cara penggunaan. Tak kisah kita nak trade style apa pun, yang penting kita faham, kita gunakan. Tak faham, jangan gunakan. Okey. Ni indikator makroekonomi. Ada 5 benda utama yang kita kena check. Okey, yang pertama adalah ni makroekonomi, data-data penting yang dilihat oleh central bank, okey, bank pusat. Kadar faedah, inflasi, keluaran dalam negara kasar, GDP dia, kadar pengangguran dan trade balance dia. Ada negara yang pentingkan import export, perlu lihat kepada imbangan perdagangan, trade balance dia. Okey. Sebagai contoh, kadar faedah.
Kadar faedah mungkin saja indikator terpenting. Dia bukan indikator terpenting. Dia merupakan tools yang digunakan oleh central bank. Dia boleh kawal sama ada nak menaikkan ataupun menurunkan interest rate. Sebagai contoh, US pada tahun lepas complete. Dia berjanji nak naikkan 4 kali, dia tunaikan. Okey? Dan apa dia buat janji yang terbaru ataupun projection yang terbaru. Dijangkakan pada bulan Disember yang lepas dia cakap pada tahun 2019 akan menaikkan 3 kali interest rate. Okey. Dia naikkan 3 kali interest rate. Tetapi berdasarkan keadaan pasaran pada ketika ini, market jangkakan kemungkinan besar US tak boleh nak naikkan rate. Tu yang kita nampak daripada awal tahun. Okey, daripada akhir tahun sehingga ke awal tahun 2 minggu ni kita nampak kelemahan USD. Okey, sebab apa? Market jangkakan langsung tak boleh nak naikkan rate. Kemungkinan besar tak boleh nak naik rate berdasarkan data-data sekarang. Ataupun berdasarkan keadaan ekonomi sekarang. Okey, tu yang kita nampak USD melemah. Okey. Okey Hanif, daripada Tradepedia juga. Tu yang start setengah jam pertama dah curi-curi sikit. Dan nak start masuk konten sendiri sebenarnya. Tetapi nasib baik masa apa ni seminar dan road tour dia bagi bebas sikit. Bawa teknik daripada Tradepedia, tetapi keseluruhan konten untuk seminar ataupun road tour dia tukar. Boleh buat sendiri. Okey? Okey Anik. Jangan kecewa. Alright. Okey, jom kita sambung kadar faedah ni. Bank Pusat biasanya mengumumkan kadar faedah setiap bulan dan seluruh pasaran forex memberikan perhatian pada peristiwa ini untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Okey. Dengan mengubah kadar faedah, Bank Pusat dapat mengawal bekalan mata wang. Ini yang kita panggil sebagai supply and demand. Supply duit di pasaran tu macam mana? Okey, jom kita sambung yang next. Okey, jika kadar faedah dinaikkan, ia menyebabkan pinjaman menjadi mahal dan simpanan menjadi pilihan. Okey, ini menyebabkan jumlah wang dalam kitaran berkurang. Okey, supply berkurang di pasaran. Okey, sebab apa? Orang nak belanja, nak spending sebab harga dah semakin mahal. Okey, kita ingat jika kadar faedah dinaikkan, kemungkinan besar secara teori dia, barang-barang pun kemungkinan dia akan naik, kos akan naik. Okey, bila kos naik, kemampuan kita nak berbelanja, kita dah berfikir-fikir dulu. Okey, so untuk spending kita dah start slow down sikit. Okey, untuk spending. So kegiatan ekonomi, supply duit di pasaran semakin berkurang. Okey, bila supply berkurang di pasaran, apa terjadi kepada nilai? Itulah kita nak, patutlah orang cakap interest rate naik, selalunya currency tu kukuh. Itulah kaitan dia. Okey, sebaliknya jika pasaran kadar faedah dia diturunkan, jika interest rate tu turun, pinjaman dari bank menjadi lebih murah dan kurang simpanan dilakukan. Ini menyebabkan bekalan supply di pasaran bertambah. Sebab apa? Duit lebih banyak, orang lebih, kos rendah. Orang nak spending lebih mudah. Itu yang kita nampak. Wang di pasaran bertambah. Okey, apa terjadi kepada nilai? Supply naik. Nilai pula jatuh, turun. Okey, supply and demand. Itu dia. Kaitkan lepas tu dengan apa terjadi? Harga dengan harga. Supply naik. Harga apa jadi? Supply barang banyak di pasaran. Apa terjadi kepada harga? Itu kita kaitkan dia mengenai interest rate. Okey, kadar inflasi adalah peningkatan paras harga yang berterusan dari semasa ke semasa. Okey, indeks ataupun data utama yang dilihat untuk mengukur inflation ni adalah daripada CPI dan PPI. PPI pukul 9.30 ni. Itu merupakan salah satu data utama. Okey, ni dua ni yang kita ukurkan kepada inflation sesebuah negara. Ni dia. Okey, ada dua CPI, dan satu lagi core CPI. PPI pun ada dua. Satu lagi
core PPI. Okey, kita boleh baca dekat Forex Factory selalunya ada kat situ apa kandungan dalam core PPI, apa beza dia. Okey, core dengan tak core tu. Okey. Untuk negara maju biasanya dia orang meletakkan inflation target dalam 2 hingga 3%. Okey, untuk negara-negara majulah. Macam US 2 hingga 3%, UK 2 hingga 3%. Okey, tetapi untuk negara membangun dia tinggi sedikit. Macam Malaysia kalau tak silap 3 hingga 5 ataupun 4%. Okey, lebih tinggi sedikit berbanding negara-negara maju. Alright. Dia memang tak dapat dielakkan bila inflasi naik, memang harga barang secara teori dia pun akan naik. Tak ada cerita inflasi naik harga turun. Tu tak ada. Okey? Memang inflasi naik, harga pun naik. Okey? Okey, next adalah GDP. Ini dia. Ini kita nak lihat growth ataupun nak lihat pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara. Ini merupakan data yang penting juga untuk lihat current situasi dalam sesebuah ekonomi tu. Sesebuah negara tu, kita lihat GDP dia. Kita membuat, okey, apa yang diajar oleh daripada Zuli, okey, kita membuat analisis untuk kita tentukan. Bukan untuk tentukan GDP dia, untuk kita tahu adakah GDP sesebuah negara tu akan menaik ataupun menurun. Apa yang kita jangkakan, kita buat analisis daripada situ. Jika menaik, okey, kita tahu kukuhlah currency tu. Okey, jika turun, dia ke arah tau, ke arah GDP punya announcement tu. Kita trade ke arah GDP punya announcement. Berdasarkan apa yang kita dah buat, berdasarkan kajian apa yang kita dah buat, analisis, kat mana kajian tu nak buat. Kalau kita dekat sini, kita dah dapat lihat ni GDP ni. Ni. Berdasarkan data-data ni, kita lihat banyak yang mana. Okey. Banyak yang merah ataupun yang hijau. Berdasarkan data-data ni kita kumpulkan by quarter. By quarter kita kumpulkan. Kalau kita nampak, okey, banyak merah. So kita tahulah dia punya outlook dia dalam keadaan negatif, bearish. Lemahlah dia. Okey, kalau kita lihat yang kukuh. Yang kukuh New Zealand kalau tak silap. Mana dia? New Zealand. China pun dia dah masuk kan? Alright. New Zealand. Okay. New Zealand kita nampak banyak hijau. That's why kita nampak New Zealand tu kukuh. Ke arah GDP. Bila GDP dia keluar nanti? Kita tengok dekat economic calendar. Okay. Bila GDP untuk New Zealand ni keluar. Jika ke arah, contohnya keluar pada awal bulan depan so ke arah tu kita nampak New Zealand tu kukuh saja. Okey. Selepas tu barulah tengok betul tak kukuh. Tu dia berdasarkan data-data ni kita kumpulkan, maklumat-maklumat ni kita kumpulkan, baru kita boleh jangkakan kukuh ke lemah untuk sebuah ataupun satu currency tu. Okey. New Zealand kita tahu memang dalam keadaan yang bagus. Okey, data dia bagus. Alright. Kalau berdasarkan fundamental, fundamental untuk New Zealand kukuh. Okey, bagus data dia. Alright. Okey, tu GDP. Kita nak tahu prestasi sesebuah negara tu. Kadar macam mana dia punya growth dia. Bagus ke tak bagus. Okey. Next adalah kadar pengangguran. Employment rate. Okey. Kadar pengangguran ni. Ini ada negara yang lihat data pengangguran ni. Dan US dah tak lihat dia dah tak merupakan data yang penting. Lihat-lihat tapi bukan merupakan data yang dia perhatikan pada ketika ini. Alright. Sebab dia dah buat paling bagus sejak Trump ambil alih ni merupakan kadar untuk US kadar pengangguran yang paling bagus. Maksudnya
ramai orang dah bekerja sekarang sejak Trump ambil alih. Okey, itu memang matlamat ataupun objektif Trump. Okey, untuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat dia. Okey. Ni kadar pengangguran. Alright. Pengangguran yang lebih tinggi. Contoh kenapa kadar pengangguran menyumbang kepada ataupun dipandang oleh central bank. Okey, jika ramai orang tak bekerja, okey, macam mana diorang nak dapat gaji? Okey, kalau diorang tak dapat gaji, macam mana diorang nak spending? Kalau tiada spending, macam mana ekonomi negara nak bergerak ataupun nak ada cycle lah, nak gerak lah. Tu dia. Tu yang ada kaitan dia. Kenapa kadar pengangguran dilihat oleh central bank. Okey? Sebab nak ada orang berbelanja. Itu sahaja dia punya objektif dia. Dan kita nak lihat bagus tak? Maksudnya semua penganggur macam kat Malaysia tak tahulah. Kadar pengangguran dekat Malaysia rendah tau. Tu yang pelik tu. Macam mana dia sukat dekat Malaysia saya tak pasti. Macam mana dia kira buat bancian berapa ramai orang tak bekerja. Kalau ikutkan antara yang rendah. Boleh compete dengan negara maju. Di Malaysia kalau kita tanya jiran sebelah rumah kita pun tak bekerja. Alright. Tu tak tahu macam mana pengangguran di Malaysia dia kira. Okey. NFP merupakan data yang dilihat setiap bulan. Itu data pekerjaan juga data yang setiap bulan. Minggu pertama hari Jumaat setiap bulan. Okey, ada data NFP. Alright. Dan next adalah trade balance, imbangan perdagangan. Okey. Ni lebihan dia mengikut ekspor dan import. Kalau ekspor lebih tinggi daripada import, okey, positiflah trade balance tu. Kalau import lebih tinggi daripada ekspor, negatiflah trade balance tu. Okey, Waalaikumsalam Dahlan. Dia kira betul. Rasanya dia kira yang aktif cari kerja. Betul, dia kira buat bancian tu lah. Kot mungkin lah. Okey, kalau contohnya kita lihat orang yang tak cari kerja, dia mesti ada satu laman web untuk cari kerja tu yang dia digunakan yang mana yang aktif cari kerja. Okey. Dalan, apa khabar? Dah masuk market? Zuli datang pada minggu ni di Johor Johor Zuli ada pada minggu ni. Datanglah. Tapi sehari je. Rasa tak tahu apa topik yang dia bawa nanti. Kalau sehari je, dah lah topik dia banyak. Okey. Daripada news-news ni kita cari kepada apa yang kita faham. Okey. Adakah boleh membantu kita punya trading berdasarkan info-info yang kita dapat contohnya kita kena alert kepada economic calendar, contoh event Brexit ni. Kalau kita tak lihat pada economic calendar, kita tak alert kepada faktor-faktor luar, di chart tak keluar. Kita tak tahu pun apa yang berlaku. Okey, kita kena keluar. Maksudnya kita kena tahu market kita. Okey? Kita kena tahu apa perniagaan yang kita buat, apa market yang kita buat sekarang ni. Nak tanya pasal news kejap lagi, macam mana kita tahu news tu akan sebabkan mata wang tu kuat ataupun melemah? News kejap lagi pada pukul 9.30. Okey. 9.30 ni PPI, okey Haris. Kalau data dia bagus, okey. Okey, jom kita buka dulu Ni. Alright. Ni secara teori. Okey. Kita lihat kepada range sebenarnya dia ada minimum dan maksimum. Di Forex Factory ni kita tak ada. Dia ada sebelum ni data dia berapa, apa yang dijangkakan dan kalau keluar tu macam mana. Contohnya kalau keluar sama dengan apa yang dijangkakan, okey, itu kita nampaklah ada penurunan sebelum ni 0.1 turun negatif 0.1. So secara teori dia lemah sebab data lebih lemah daripada sebelum. Tetapi
dia tak drastik. Pergerakan dia tak terlalu ekstrim. Sebab apa? Sama dengan apa yang dijangkakan. Okey, selalunya kalau untuk news-news seperti ini, orang akan trade ke arah. Dia tak trade waktu news ni. Okey? Ke arah. Contoh sehari, 2 hari sebelum news tu. Contoh apa benda yang data yang kita boleh jangkakan kita boleh trade ke arah dia. Contoh untuk, tapi GBP ada cerita Brexit. Okey, kita abaikan. Ada tak? Okey. Untuk Kanada. Okey, hari 18 Januari minggu ni kan. Okey, hari Jumaat ni, Haris, ke arah CPI punya news, okey, kita dah boleh jangkakan. Apa dia punya pergerakan dia, apa yang dijangkakan adalah semakin melemah. Okey, tetapi kita lihat dekat Forex Factory ni tak lengkap tau. Sebenarnya ada untuk ni dah lengkap ni kot. Sebab CPI untuk year on year. Dia tak letak. Buka dekat trading economic kejap type. Trading economics mix.com. Dekat situ trading economics. Okey. Try tengok dekat situ. Kat situ ada lebih detail sedikit. Ada data-data yang lebih detail. Kita lihat yang tu. Contohnya year on year pun menurun. Okey, kita akan nampak kemahan. Ke arah EU, kita panggil trade EU event. Ke arah event tu. Okey. Dia tak jangkakan pada data kuat ke lemah. Dia sekarang ni kurang. Kurang kita nampak pergerakan. Kalau kita lihat NFP pun sama. Okey, orang dah trade ke arah NFP tu. So waktu NFP tu pergerakan dia berapa pip sahaja. Trading economic. Tak tukar website pun. Okey. Dekat Forex Factory. Sebab ni browser punyalah slow. Buka tu loading. Okey. Ni kita lihat comparekan previous dengan apa yang dijangkakan. Kalau dijangkakan melemah, okey, ke arah sehari 2 hari sebelum tu kita akan nampak currency tu orang dah trade ataupun orang dah tak pegang dia. Tu yang kita nampak kelemahan dia. Okey? Tu dia selalu dia. Tu kita panggil trade ke arah event tersebut. Okey? Kita lihat macam tu. Contoh kalau waktu pukul 9.30 ni, data yang dijangkakan adalah lemah. Okey, kalau keluar lebih bagus daripada apa yang dijangkakan, kita nampak kekuatan kepada USD. Kalau keluar lebih turun, lebih daripada fokus ni, dah lah sebelum ni 0.1, turun negatif 0.1 dijangkakan. Dan actual keluar negatif 0.3. Itu kita nampak kelemahan sell untuk USD. Okey. Macam ni 0.3, 0.2 keluar kosong. Keluar kosong. Kita sell kepada USD tu. Kalau 0.3 fokus 0.2 keluar 0.5 ekstrim jauh 0.5 keluar. Lebih tinggi daripada sebelum. Buy USD tu. Okey? Itu yang kita lihat macam itu selalunya. Alright? Tetapi selalunya kalau kita nak trade untuk event tu sehari 2 hari sebelum. Okey Haris? Dan malam ni Draghi ada sembang kita tak tahu apa dia nak sembang. Okey, apa topik dia nak sembang. Okey, kelemahan untuk euro tadi berdasarkan daripada feed daripada Forex Live, kita market jangkakan tiada high rate untuk euro pada tahun ni. Okey, pada tahun lepas kita nampak euro jangka kemungkinan ada satu high rate untuk tahun ni 2019. Okey, dan tadi kita nampak ada feed yang keluar mengatakan kemungkinan besar tiada high rate untuk euro pada tahun ni. Itu yang kita nampak sell off kepada euro. Okey, kita nampak kejatuhan euro semua sekali kan. Mana dia? Okey, jatuh euro ni sebab kemungkinan besar tiada high rate yang dinaikkan pada tahun ni untuk euro tu.
Okay, feed tu. Feed tu try lah. Kalau kita trade, janganlah tengok Facebook. Sekejap member tu cakap buy USD, sekejap dia suruh sell. Kita tak tahu nak buat apa. Okay, kita cut kita punya sell, kita follow member kita. Kita follow ni. Ke follow ni. Orang terkaya Asia Tenggara. Okay, kita follow yang dekat Forex Live ni. Alright. Follow kat Forex Live ni. Ni feed yang kita boleh tu. Dia percuma. Antara yang laju, okay, nak laju lagi ada siapa-siapa yang free, yang share. Saya follow Forex Live, antara website yang agak laju. Alright. Yang bagi feed kepada kita. Okay. Okay. Untuk trade news ni kita ada 2. Okay. Ni kita boleh baca. Ni semua news-news yang ada dalam Forex Factory ataupun Economic Calendar. GDP, NFP, unemployment, CPI, CCI, apa tu PMI, PMI soft data, tu yang kita buat analisis berdasarkan PMI tu untuk fundamental. Untuk fundamental analysis kita berdasarkan PMI. Apa yang diajar oleh Zuli, kita membuat research berdasarkan PMI. Okey, untuk tahu keadaan ekonomi sesebuah negara. Alright, ni retail sale. Ni sebenarnya ada dalam nanti kita dapat slide ni boleh baca lah. Ni dalam Banayu dia ataupun kita buka saja dekat Forex Factory, tekan dekat dia punya folder tu. Nanti kita akan nampak lah apa dia punya penerangan dia. Okey, konsep dia. Dia ada 2 proaktif ataupun reaktif. Penggunaan news ni ada 2 penggunaan dia sama ada proaktif ataupun reaktif. Bermaksud apa? Kalau kita nak trade news, jenis yang suka trade news, contoh sebelum NFP dia dah entry, itu jenis proaktif. Ataupun reaktif, okey, tunggu price dah berjalan, dah lega, dia buat pullback, baru kita masuk balik. Tu ada 2 condition. Okey Aris, okey Liza, tu dia. Sama ada kita masuk betul-betul agresif ataupun kita tunggu. Saya punya pendekatan sama ada trade into event, sehari 2 hari sebelum event tu, ataupun price dah berjalan baru saya cari peluang, tunggu dia patah balik, pullback, buat price action, tunggu peluang baru masuk. Okey, untuk proaktif trade news saya tak reti. Secara jujur dia tak reti. Selalu saya trade ke arah news tu reti. Okey, trade tu tak reti. Tak tahulah kenapa. Okey. Ataupun reaktif. Reaktif kita tunggu peluang baru kita masuk semula. Okey, dapat Alright. Hari ni kita tengok apa peluang yang kita ada. Okey, semalam. Alright. Apa yang kita nampak semalam, kita nampak berdasarkan price action kita, kita dah boleh cari peluang untuk sell. Tetapi price naik dan dia sampai ke kawasan apa kata support, resistance, turun, dan pada waktu pagi tadi keluar cerita positif ataupun sentimen positif di pasaran menyebabkan JPY lemah dan price menaik. Okey, tu kita nampak pada waktu Asia tadi price menaik. Okey, saya amat tekankan kepada timing untuk entry. Okey. Kalau trade news, sebelum news tu selalunya berapa stop loss yang saya letak. Okey. Ni nak cerita pendapat ke ataupun yang saya buat? Okey, kalau pendapat, saya tak letak stop loss. Sebab apa? Saya akan masukkan duit yang saya sanggup loss sahaja. Contoh, nak trade news apa? PPI, sekejap lagi. Saya akan masukkan berapa amount yang saya sanggup untuk rugi sahaja. Contoh, 20 USD. Masukkan 20 USD saja. Kalau price ke parit ke apa pun, saya tak kisah sebab saya hanya rugi 20 USD. Okey, saya tak letak stop loss. Tetapi saya tetap akan menggunakan rule ni. Okey. Saya akan harap boleh tekan.
Baby pips position size calculator. Okey Haris. Saya tetap apa benda ni? Baby pip, baby shark. Okey. Alright, ya ini. Okey, saya akan menggunakan rule apa? Macam ni contoh 20 USD. Siapa-siapa yang tak tahu kira lot size. Okey, 20 USD. Risk berapa? 100%. Ni selalu yang saya buat. Okey, risk 100%. Okey, stop loss. Saya akan menggunakan rule 100 pip baru account tu meruap. Okey, account tu burst. Ni. So lot size saya akan follow di sini. Contoh kalau DSM ada micro lot, ni dia. 2 Saya akan pecahkan. So saya tahulah maksimum dia 2 lot. Okey, saya akan pecahkan kepada sesuka hatilah. Kata nak melaya, nak tekan je, nak main tekan-tekan. Tekanlah 0.5 ke, 0.2 ke. Buatlah beberapa entry, pecahkan. Total dia 2 micro lot. Okey? So adalah range saya entry. Contoh daripada sini sampai ke atas sini nak layer. Okey Haris? So saya akan entry. Tapi maksimum total lot saya tahu hanya 2 lot. Okey? Faham 2 micro lot. Di situ Haris contoh kalau price reverse, okey, sebanyak 100 pip baru account tu burst. Okey? Tu yang saya selalu buat. Betul-betul nak trade news. Okey Haris? Mesti kita tahu. Janganlah contoh kita letak 20 USD tapi kita entry 2 lot standard. Cukup. Okey? Kita tak kira pun lot size kita berapa. Memanglah macam mana nak kasih orang price tu bernafas dahulu. Okey? Betul. Buat account khas kan di SM boleh letak sampai 8 account. Okey, buatlah satu account sebagai simpanan punya account. Lepas tu kita internal transfer je berapa amount yang kita nak gunakan, nak trade. Buat macam itu je. Itu lebih cantik. Kalau account tu dah nak MC, jangan top up. Siapa top up, biarkan account tu burst, biarkan. Okey? Jangan top up. Biarkan je. Sebab kita dah tahu kita boleh accept hanya berapa amount yang kita nak rugi. Baru banyak akaun dah ada tu, gunakan. Okey, pecah-pecahkan akaun, gunakan dia. Okey, ni macam ni pada pagi tadi kita nampak positif di pasaran Asia dan berlaku U-turn pada waktu euro tadi. Okey. Dan kalau siapa yang entry di sini, stop loss saya memang dah kena tadi pada pagi tadi. Alright. Tapi saya exit, saya scaling in. Tu dia. Saya scaling out, bukan scaling in scaling out. Saya close position separuh. Bila ada price close di atas kawasan sini. Okay, saya close sebahagian. Itu dalam pengurusan. Alright, jika dia terus ke atas, kenalah stop loss. Okay, dan next adalah mengenai GJ tak sampai di kawasan yang saya nak lihat. Okey, GBP USD tak menjadi pilihan untuk saya masuk, tetapi berdasarkan teknikal dia dah masuk ke kawasan resisten yang amat cantik untuk kita cari peluang dia. Ni saya markingkan pada tadi. Okey, ni kawasan untuk entry tadi. Alright. Ni kawasan resisten. Okey, kita tunggu price action. Ingat, apa-apa kepercayaan yang kita buat, contoh kita nak sell GBP, kita nak buy USD, okey, yang itu kita dah letak niat nak sell GBP, buy USD. So GU kita nak sell. Jangan price sampai di kawasan yang kita nak, kita tekan sell. Apa-apa pun kena lihat price action. Okey, wajib lihat price action. Ada hint, ada petunjuk, ada price action menunjukkan dia nak turun, barulah kita masuk. Okey, itu lebih yakin, lebih confirm. Alright. Kalau dia dah confirm, lepas tu dia nak reverse, tak apa. Okey. Sebab kita dah buat apa yang kita boleh buat. Alright. Kita dah buatlah kita punya SOP kita. Macam ni kita dah nampak price naik, cukup syarat untuk turun, baru kita masuk
untuk turun. Okey, untuk USD JPY saya tak nampak peluang apa-apa. Untuk Euro USD saya tunggu breakout level yang ini. Okey. Low sini saya tunggu dia breakout. Okey. Untuk Euro USD, tetapi USD bukan menjadi pilihan utama ataupun bukan currency utama yang saya nak lihat. Okey. Saya lebih kepada Euro JPY ataupun AUD JPY. Euro tu dia tu tema dia untuk sekarang ni. Okey. Mana tadi? AUD JPY dah hilang Oh ni dia. Okey, AUD JPY pun okey yang kita main conteng-conteng semalam, apa yang kita jangkakan adalah price naik sampai ke kawasan resistant, dia turun sampai ke bawah, dia turun sehingga market close, dan pada waktu Asia pagi tadi dia melakukan reversal naik ke atas dan breakout ke kawasan resistant. Maksudnya 2-day high. Okey, dia breakout dia ke atas tinggi tahun ni kot. Dia breakout tinggi tahun ni. Okey. Sebelum dia turun semula pada waktu euro tadi. Okey. Tu dia. Dia breakout. So apabila dia breakout, saya terus markingkan next level. Tadi memula saya dah nak entry di sini. Okey, saya dah tunggu peluang di sini sebab dah nampak dah ada satu CRS. Okey. Saya tunggu next candle. Dah markingkan, tunggu next candle ada close tak sini. Okey. Ni kita akan cover untuk price action, kita akan cover pada hari esok tak ada webinar. Pada hari minggu depan, hari Isnin. Esok tak ada webinar kalau tak silap. Dia 3 hari dah minggu ni. Khamis kan? Anik kan? Khamis kita masuk pendekatan teknikal. Alright, hari Isnin lah, Isnin minggu depan. Hari Isnin minggu depan barulah kita akan masuk kepada topik price action. Okey, topik price action saya akan selitkan dengan timing nanti. Okey, pada hari Isnin nanti saya akan selitkan dengan timing. Sebab timing tu memang apa orang kata setakat ni lah paling perform. Okey, mengenai timing entry. Yang penting kita tahu flow dia, pergerakan duit tu macam mana, barulah kita masuk market. Maksudnya timing kita masuk tu nice dia masuk. Okey? Tu dia hari Isnin. Ni esok tak ada webinar, tak tahu esok dia suruh buat apa. Dan pada hari Khamis nanti baru sambung balik webinar. Okey? Ni AUD JPY. Okey, dia buat high pada tahun ni paling tinggi dan dia sambung turun balik. Okey, dan tak berjaya melepasi kawasan RBS ni. Tu dia. Kita lihatlah apa yang kita nak lihat. Okey, untuk hari ini saya lebih lihat siapa yang nak masuk USD, tapi untuk short term untuk short term. Ini pun pada tadi kita nak lihat breakout ni. Okey, next breakout di sini. Okey, kita lihat berjaya tak dia breakout di kawasan sini. Okey, area sini berjaya tak dia breakout? Kalau dia berjaya breakout, okey, kemungkinan next low kita boleh perhatikan. Untuk time frame EU H1, ada chance tak EU nak naik 145? Kenapa ada chance euro nak naik 145? Tengah sell ke ataupun nak cari peluang untuk sell? Kalau untuk cari peluang untuk sell, okey, bagus. Kalau untuk tengah buy, good luck lah. Sebab tak nampak euro ni dia punya outlook ataupun secara besar dia memang dalam keadaan melemah pada ketika ini euro. Dia menaik disebabkan kelemahan USD. Itu saja. Okey. Dia naik ni sebab apa? USD yang lemah. Bukan sebab euro yang kuat. Okey? Faham Haris Faham tu? Sebab dia duduk dalam pair. Kalau kita cakap, euro USD tengah naik
Kita kena kenal pasti. Adakah euro USD tu naik disebabkan kekuatan euro dan kelemahan USD ataupun salah satu? Okey? Okey Haris tu. Kalau ini kekuatan euro USD ni, kenaikan dia adalah disebabkan kelemahan USD. Okey, kalau nak cari peluang buy euro, saya tak uh, tak tak pasang niat lagi untuk buy euro. Okey, saya pasang niat saja aku nak sell euro. Tu yang saya pasang niat. Okey? Okey Haris? Saya pasang niat untuk sell euro, belum pasang niat untuk buy euro lagi. Okey, sebab data dia tak bagus. Okey Haris, untuk naik sampai 145, untuk cari peluang, okey, ada sebab lah. Mungkin kawasan yang baru dia break up kawasan ni. Okey, di kawasan sini mungkin kita boleh tunggu kalau siapa-siapa yang nak cari peluang untuk cari retracement untuk short, tunggu price naik atas dulu, lepas tu baru cari peluang untuk sell. Itu mungkin boleh lah kawasan tu. Mungkin logik lah. Okey? Okey Haris, ada soalan lagi? Siapa-siapa ada soalan? Okey, minyak. Minyak. Minyak je dalam keadaan sideways. Minyak Malaysia. Suka hati dia. Okey, dia nak naik ke nak turun saya tak tahu. Minyak Malaysia. Okey, kalau yang ini kita nampak $50 ni sebagai kawasan yang kita nak lihat. Kalau dia break ke bawah ni, baru ada baru menarik. Kalau tak, dia biasa je. Okey? Chef JPY, kenapa ada Chef JPY kat situ? Uish, banyak soalan tanya Chef JPY. Okey, Chef JPY kepada sentiment indicator. Okey, pada sentiment indicator, saya lihat dia sebagai sentiment indicator lah. Sebagai indikator kepada mood market. Sama ada risk off ataupun risk on. Okey, kita nampak pada waktu Asia tadi. Sentiment risk on. Okey, sentiment positif. Pada waktu euro terus menurun. Okey? Sentiment negatif. Okey, pada waktu US sekejap lagi kita lihat apa cerita dia. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada soalan? Okey? Dah tak ada kah? Okey. Dah tak ada Okey, baiklah. Terima kasih semua sekali. Kita sambung balik kita punya webinar kita pada hari Khamis. Okey, Dungat. Jangan trade GBP. Okey, Kion. Okey, Aziz. Sekejap lagi boleh bang-bang. Okey, Haris. Terima kasih, Haris. Okey, Liza. Terima kasih. Okey, Kion. Thank you. Aziz. Thank you, Zik. Anep. Thank you. Okey, Faizal. Terima kasih semua. Okey, kita berjumpa lagi pada hari Khamis nanti. Okey, bye-bye.